Terima kasih Yang Tuan Ketua kerana telah diberikan peluang untuk mengambil bahagian dalam usul yang telah dicadangkan oleh Yang Berhormat Menteri pada pagi tadi. Tuan Ketua, bagi pihak parti saya ingin menyatakan bahawa pihak DAP rasa kesal bahawa dari segi semangat dan juga hasrat PAC yang telah ditubuhkan untuk menyiasat sebarang penyelewengan ataupun salah laku yang berlaku dalam pentadbiran kerajaan tidaklah dipatuhi. Dan saya ingin sebut secara ringkas bahawa sebenarnya apabila siasatan 1MDB telah hampir sampai ke puncak tetapi telah pun dicantas dengan begitu cepat sekali supaya siasatan ini tidak dapat diteruskan. Dan tentulah ini dalam proses di mana bukan sahaja pengerusi dilantik sebagai timbalan menteri, tapi juga beberapa ahli PAC pun diberikan lantikan yang sama. Tapi apa yang agak mengejutkan semua, iaitu apabila mesyuarat sebenarnya boleh diteruskan tetapi telah dihalang untuk diteruskan supaya dapat memanggil saksi-saksi utama dalam skandal 1MDB ini yang telah menjadi perhatian dan juga tumpuan bukan sahaja seluruh negara tetapi di peringkat antarabangsa. Dan kegagalan untuk membenarkan siasatan PAC ini diteruskan telah sedikit sebanyak menjejaskan, malah mencemarkan imej dan prestasi negara Malaysia. Sehingga kita boleh lihat nilai mata wang ringgit jatuh menjunam. Ada yang tak mahu terima hakikat bahawa 1MDB adalah sebab dan punca utama mengapa nilai mata wang ringgit jatuh menjunam. Bukan sahaja ini disebutkan oleh pihak pembangkang, malah Gabornur Bank Negara Tan Sri Dr. Zeti sendiri menyatakan selagi masalah 1MDB tidak diselesaikan, nilai mata wang ringgit tidak boleh pulih. Ini bukan cakap saya, ini oleh seorang pakar ekonomi yang telah diiktiraf secara umum di peringkat antarabangsa, sehingga pengerusi CIMB sendiri menyanjunginya sebagai seorang ahli ekonomi kenamaan yang telah membawa kebanggaan kepada negara. Tapi sekarang tentulah kerana beliau cakap benar, ahli Parlimen BN sekarang telah memulakan proses headhunting, headhunting ke atas Tan Sri Dr. Zeti. Tapi itulah hakikat. Suka tak suka, mau tak mau, rela tak rela, kita kena mengakui hakikat bahawa 1MDB adalah punca krisis ekonomi yang melandai negara kita. Kalau tak mau mengakui ini, jelas sekali, ketara sekali, nyata sekali, semua dalam peringkat denial syndrome. Sila. Ya. Datuk Yang Dipertua, saya berada dengan Gubernur Bank Negara dalam panel, perbincangan panel yang maksudkan tadi, dan Gubernur tidak menyatakan bahawa 1MDB merupakan sebab utama kejatuhan nilai mata wang. Itu tidak benar. Saya harap bahagian tarik balik. Gubernur tidak menyatakan bahawa 1MDB merupakan sebab utama. Saya tahu kerana saya dalam panel tersebut. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya sebut bahawa selagi masalah-masalah seperti 1MDB tidak diselesaikan, dan saya boleh rujuk, ini saya tak takut punya, bila-bila nak bahas datang, mari saja, tak takut punya, nak bahas datang bila-bila, kerana ini dinyatakan dalam laporan yang dikeluarkan di Malaysia Kini dan juga Malaysia Insider dan surat khabar lain, di mana dinyatakan 1MDB adalah di antara punca, bukan punca tunggal saja, di antara punca nilai mata wang ini jatuh. Sila. Yang Dipertua, soalnya bahagian menyatakan bahawa 1MDB merupakan sebab utama kejatuhan nilai mata wang.
Sekarang ada putar belik pusing-pusing lah, ya. Sebab utama, bahagian sebut awal tadi, saya minta tarik untuk berlaku adil pada Gabungan Bank Negara, saya mau bahagian tarik balik. Untuk berlaku adil kepada semua, saya ulangi apa yang saya sebut. Betul? Okay, I will say what I think in order to make you understand. Yeah. In order to make you understand. Isunya In order to make you understand. perkataan utama. Tarik balik utama. Tarik balik utama. Bahagian sebut sebab utama kejatuhan elemen tuang Di ialah 1MDB. Di Itu tidak antara benar. sebab utama. Tidak benar. Tak apalah. Puas hati Tidak tak? benar. Tidak Puas benar. hati tak? Di antara sebab utama, puas hati. Ya. Satisfy you. Saya nak puaskan hati Yang Berhormat Menteri. Ini Yang Berhormat Menteri kawan baik Yang Amat. saya. Yang Amat. Puaskan Yang Berhormat Menteri. Yang Amat Bagan. Yang Amat Bagan. Boleh? Yang Amat Bagan. Ya. Usul untuk tarik balik, tapi bagaimanapun saya puas hati bahwa Yang Amat telah buat penjelasan. Baik. Okay. Di antara sebab-sebab utama. Now, Di antara sebab utama. Yang Amat, you have refresh your statement. Ya. Saya rela untuk memuaskan hati Yang Berhormat Menteri. Di antara sebab-sebab utama. Tapi walau macam mana pun, ia adalah di antara sebab-sebab utama. Tapi So kalau sebab-sebab utama ini tidak diatasi, macam mana kita boleh pastikan nilai mata wang ringgit dapat pulih semula? Itulah isu penting. Nah, saya ingin tegaskan di sini kerana kegagalan PAC untuk teruskan siasatan bila sampai ke puncak. Betul-betul sampai ke puncak, tindakan sedemikian diambil. Nah, saya tahu bekas pengurusi PAC, semua pun saya nak ucapkan tahniah kepada beliau dilantik sebagai Yang Berhormat Timbalan Menteri Dalam Negeri, tapi telah menyebabkan banyak ramai rakyat Malaysia berapa kecewa. Begitu hampa sama sekali. Dan tentu Yang Amat, kita Yang harap Amat. bahawa yang berhormat Rompin, kita harap dapat teruskan siasatan dengan semangat yang begitu gigih dan gagah sekali. Tak tahu sama ada boleh begitu gigih dan gagah. Ini kita nak lihat benda. Tapi di sini seharusnya kalau kita lihat dari sistem demokrasi berparlimen, pengurusi PAC sebenarnya datang daripada ahli-ahli pembangkang. Mengapa tidak? Mengapa tidak? Dan itulah saya rasa satu amalan di mana kita lihat 67% daripada PAC Commonwealth dipengerusikan oleh ahli-ahli pembangkang. Dan ia seharusnya menjadi satu amalan. Kalau kita nak reformasi parlimen, kita nak parlimen bertaraf dunia pertama, saya rasa langkah ini haruslah diamalkan. Dan saya rasa kesal sama sekali bahawa oleh kerana mungkin selepas pengerusi telah pun dinaik pangkat, kalau berani untuk tunjuk bahawa nak selesaikan masalah krisis 1MDB, lantiklah seorang ahli daripada pembangkang. Sila. Masih Bagan. Tadi Bagan ada menyentuh tentang satu istilah yang agak kontroversial, iaitu krisis ekonomi. Antara lainnya sebab utamanya ialah apa yang berlaku. Saya ingin bertanya kepada Bagan, ada satu lagi krisis yang menyelubungi isu 1MDB ini di atas tindakan-tindakan yang dibuat oleh kerajaan, iaitu satu lagi krisis besar, iaitu krisis kepercayaan. Saya rasa ini perlu dihadapi, Bagan, kerana saya tengok 4 anggota PAC yang dinaikkan pangkat menjadi menteri atau timbalan menteri itu, saya tidak nafikan mereka ni adalah yang terbaik juga, seperti rakan saya pengurusinya yang dulunya kemudian dilantik jadi timbalan menteri. Tapi isu ini perlu dibaca sekali dengan penamatan Peguam Negara yang pada tahap hendak mengeluarkan satu keputusan terhadap isu 1MDB ini juga telah ditamatkan
dia punya jawatan dia. So ini semua, begitu juga dengan serangan terhadap jawatan kuasa yang lebih besar seperti dipimpin oleh pengurusi SPR, pengurusi bank negara, gubernur bank negara, pengurusi polis, ketua polis negara juga telah terganggu dengan satu jawapan kepada krisis ini. Dan apabila 4 anggota PAC ini Bagan telah dilantik atau dinaikkan pangkat menjadi menteri, tidakkah ini semua telah memberikan satu gambaran yang lebih besar bahawa semua tindakan ini kita sedang berhadapan dengan krisis kepercayaan, apatah lagi melambatkan pula, nak tunggu 3 bulan daripada itu baru kita hari ini baru nak bincang. Jadi bagi saya, Bagan, setujukah pandangan bahawa ia bukan sekadar krisis ekonomi, tapi dia juga adalah krisis kepercayaan yang lebih besar akan menggugat negara ini? Setuju. Tentulah setuju. Dan saya rasa salah satu aspek daripada krisis keyakinan ini ialah bila kita lihat lantikan yang dibuat ke atas 4 ahli-ahli atau bekas ahli PAC. Sebenarnya kalau pengurusi PAC, dia punya taraf, dia punya status ialah satu langkah sebelum menjadi menteri. Seharusnya pengurusi PAC, bekas pengurusi PAC seharusnya jadi menteri. Tapi saya tak faham mengapa beliau tak jadi menteri, hanya timbalan menteri. Ini luar biasa ya Muhammad. Salah seorang ahli yang berhormat dari Tuaran menjadi menteri. So itu yang kita kurang faham. Dia luar biasa. Pulai mendapat sokongan penuh sekarang. Terima kasih dan betul. Saya rasa semua setuju. Beliau harus menjadi menteri. Dan di sini kita lihat, adakah ini sebagai satu taktik untuk mencacatkan siasatan 1MDB? Kerana bila dilantik seharusnya jadi menteri, tak jadi menteri, jadi timbalan menteri saja. Tapi menyebabkan jawatan pengurusi dikosongkan. Sebenarnya kita rasa mungkin tak jadi masalah, kerana kalau ada kekosongan boleh diisi oleh naib. Kalau tak boleh diisi oleh naib atau timbalan, apa gunanya melantik timbalan? So jelas sekali bahawa tentu lantikan ini jelas pada pandangan pihak kami ada udang di sebalik batu. Dan puncanya ialah untuk mencacatkan siasatan ke atas 1MDB. Tuan Yang Bertuah, saya ingin menyarankan kepada Yang Berhormat daripada Rompin yang akan menjadi bakal pengurusi. Kerana di sini pihak pembangkang tentulah menghormati hak parti pemerintah untuk melantik. Tapi tentu kita kecewa bahawa kita hampa bahawa ia bukan datang daripada ahli-ahli pembangkang, tapi memandangkan Yang Berhormat dari Rompin telah dicanangkan untuk menggantikan Yang Berhormat Timbalan Menteri Dalam Negeri. Semua pun kami kurang bersetuju, tapi memang dengan majoriti yang ada di kalangan ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional, usul ini akan diluluskan. Dan kami harapkan bahawa beliau boleh teruskan bukan sahaja semangat siasatan yang gigih dan gagah oleh bekas pengurusi, tapi juga boleh menjalankan beberapa reformasi. Yang pertama, benarkan siasatan ataupun mesyuarat ini terbuka untuk orang awam, khususnya dalam siasatan ke atas 1MDB. Dan saya nak buat cadangan sedemikian kerana kalau kita lihat negara-negara Commonwealth, 75% daripada negara-negara Commonwealth mengadakan mesyuarat PAC secara terbuka supaya orang awam pun dapat menghadirinya. Tentulah kalau ada menyentuh beberapa perkara sulit ataupun yang berkaitan dengan keselamatan negara, tentulah mesyuarat ini boleh ditutup. Saya tidak lihat apa alasan bahawa mesyuarat ini tidak boleh dibuka untuk orang awam, supaya orang awam dapat mengikuti prosiding-prosiding tersebut. Section 85 Yang Berhormat of the Standing Order. Ya, saya tahu. Tapi itulah cadangan. So, kalau pengerusi baru, bolehlah buat cadangan bahawa dia dibuka dan buat pindaan ke atas peraturan mesyuarat. Ini penting kerana 1MDB
adalah satu isu yang menghantui ekonomi negara sekarang. Dan juga sekiranya tidak diatasi, akan mencacatkan pentadbiran kerajaan dan juga masa depan negara. Pada masa yang sama, oleh kerana peranan penting yang dimainkan oleh pihak Ketua Audit Negara, adalah penting bahawa kita dapat pastikan bahawa Jabatan Audit Negara benar-benar bebas. Bukanlah perlu hanya sekadar membuat laporan, tetapi ada kuasa untuk mengambil tindakan. Sekiranya tidak, menerusi PAC menjalankan siasatan, lepas ini memberikan teguran, ia hanya henti di situ saja. Saya rasa kalau boleh untuk memastikan ia lebih berkesan, supaya dengan izin you can put the fear of God into all those government departments. Adalah penting bahawa mereka boleh mengambil tindakan ke atas mana-mana jabatan yang menyeleweng, termasuk sekiranya mereka yang tidak mahu hadir ataupun enggan memberikan kerjasama. Saya rasa kita kena lihat macam mana PAC boleh mengambil tindakan dan buat hukuman ke atas mereka. Kalau tidak, saya khawatir apa-apa siasatan yang dijalankan untuk kes-kes kebesar seperti YNDB, mungkin perasaan daripada rakyat ia hanya sekadar melepaskan batuk di tangga saja, akan ditutup oleh pihak orang atas. Saya ingin menjawab tuduhan oleh pihak-pihak tertentu bahawa ada ahli parlimen PAC, ahli parlimen PAC pembangkang yang membocorkan maklumat kepada luar. Saya rasa ini satu tuduhan yang amat jahat, satu fitnah yang amat jahat sekali. Saya nak mempertahankan peranan profesional yang dimainkan oleh ahli-ahli parlimen pembangkang, kerana mereka telah menyumbang kepada negara untuk memastikan sumber kewangan negara tidak dicuri dan dirompak oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Malah saya ingin memetik apa yang diucap oleh bekas pengerusi PAC yang menyatakan tidak mungkin langsung berlaku ada ahli-ahli PAC membocorkan maklumat. Bekas pengerusi PAC menyatakan tidak mungkin ia berlaku, tapi kita masih lihat fitnah-fitnah sedemikian di kita semula. Balik-balik kita semula, tak ada isu lain, kita semula fitnah saja. Itulah kepakaran ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional, khususnya daripada UMNO. Dan itulah yang saya nak tegaskan. Janganlah menuding jari kepada pihak lain semata-mata untuk menutup skandal 1MDB saja. Saya rasa penting bahawa kita nak pastikan siasatan dapat dijalankan sehingga kita tahu siapa yang salah dapat diambil tindakan. Jangan lupa, bekas Timbalan Perdana Menteri telah sedia mengorbankan jawatannya, mengorbankan jawatan tingginya kerana meluahkan dan melahirkan perasaan dan juga ketidaksenang hati beliau tentang skandal 1MDB. Ini jarang berlaku. Tetapi macam mana pun, sungguh pun kita ada pendirian politik yang berlainan, saya ingin ucapkan syabas kepada yang berhormat daripada Pagu. Dan lagi pun, dan poin yang betul, kenyataan yang dikeluarkan oleh Raja-Raja Melayu bahawa mesti ambil tindakan ke atas mereka yang terlibat dalam skandal 1MDB. Sekaranglah masanya PAC untuk memastikan arahan atau titah daripada Raja-Raja Melayu dapatlah dilaksanakan. Beranikah melaksanakan titah itu? Beranikah untuk membongkarkan skandal 1MDB? Beranikah untuk mencari mereka yang terlibat? Tak kira dia siapa, sungguh pun mungkin dia jolok atau lebih tinggi daripada jolok, beranikah ambil tindakan ke atas mereka? Itulah menjadi isu utama.
Tadi saya kata saya ingin ucapkan terima kasih kerana memberikan peluang. Tapi ini isu penting. Saya nak sebut tentang harapan untuk menjadi negara maju menjelang 2020. Macam mana kita nak capai matlamat itu? Sekiranya nilai mata wang ringgit telah susut 30% berbanding dengan dolar Amerika Syarikat. Kalau kita lihat ukuran berdasarkan dolar Amerika Syarikat, turun 30%, 2020 tak boleh capai, kena tunggu 2025. Ini hakikat. Tak berani nafi pun. Kerana definisi sebuah negara maju berdasarkan nilai dolar Amerika Syarikat. Dan bila nilai mata wang ringgit kita turun, kita kena tunggu 5 tahun lagi. Bukan 2020, 2025. Saya rasa semua tahu tentang hakikat ini, tapi nak terus menipu rakyat. Oh, 2020 sudah sampai. Bila 2020 sampai, kita boleh jadi negara maju. Ini tipu punya cerita. Kerana krisis ekonomi dan kepercayaan yang telah berlaku dan menandai negara kita. So saya harap bahawa kalau kita nak selamatkan negara, ada berbagai cara. Salah satu ialah kita harap PAC boleh menjalankan tugasnya. Sekiranya PAC tak dapat menjalankan tugasnya, malah kita hanya kesal mereka telah pecah amanah yang telah diberikan oleh rakyat. So harapan kepada Yang Berhormat Rumpin ialah bahawa berikan ruang, berikan kebebasan supaya semua pertanyaan dalam mesyuarat PAC dapatlah ditanya dan disoal siasat dengan bebas, supaya tidak ada sebarang usaha untuk tutup skandal ini. Kalau skandal ini ditutup, habislah masa depan negara kita. Sekian, terima kasih. Ya, sila Yang Menteri.